بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم جميعا بتحية أخوية تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزحرنا ومولانا محمد الذي قدوة للمسلمين وقوة للمجاهدين ورحمة للعالمين النبي الرحمة والشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتخضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأنبياء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولياء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأتقياء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المجتهدين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المجاهدين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد التائبين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الشاكرين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الذاكرين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الفاصحين. وأما بعد فالمكرم المحترم yang berbahagia lagi dimuliakan oleh Allah sekalian, tuan-tuan guru, para alim ulama, para syuyuh yang berusaha, tuan pengurusi surau dan juga seluruh pimpinan jawatan kuasa surau,
yang diraikan para pimpinan masyarakat setempat, yang dirindukan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian. Marilah sama-sama sebelum kita memulakan pengajian kitab, yaknilah kitabnya sangat hebat, buat kita mengenali Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaknilah kitab Syama'il Muhammadiyah. Maka marilah terlebih dahulu kita menjadikan keikhlasan niat ini semata-mata kerana Allah, bahawasanya di sana tatkala mana bercampur airnya bersih dan airnya kotor, makanya bersih juga tidak akan memberikan sebarang bentuk manfaat. Dan begitulah juga amal kitanya murni, baik solatnya, puasanya, zakatnya, umrahnya, hajinya, dan apa sahaja bentuk ibadah kepada Allah, tatkala mana bercampur di sana pada niat yang tidak betul, maka samalah sebagaimana bercampurnya airnya bersih dan airnya kotor. Lalu segala-galanya tiada memberikan manfaat. Jadi marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat hanya senya kerana Allah Subhanahu wa taala, dan lalu marilah kita juga menghadiahkan pahala dari bacaan suratul Fatihah yang akan kita bacakan nanti. Pertamanya buat Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi, atau boleh juga dibaca pada wajahnya berikutnya At-Tirmizi, dan juga ke atas Muhaddithin Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, serta ke atas para alim ulama kita, ibu ayah kita, kaum kerabat kita, yang sudah tentulah antara mereka ada yang telah pergi dijemput oleh Allah Rabbul Jalil. Mudah-mudahan mereka berbahagia di sana. Mudah-mudahan kita juga akan bertemu mereka di dalam keadaan yang saadah tatkala mana kita duduk insya-Allah mudah-mudahan di dalam syurganya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. As-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفعنا بعلومه في دارين. Simulakan dengan basmalah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita manfaat akan ilmunya, yakni ilmu Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi dan juga segala ulama hadis yang telah memberikan syarahan kepada kitab Syama'il Muhammadiyah, terutama ke atas Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Mudah-mudahan kita diberikan manfaat pada dua negeri, dunia dan akhirat insya-Allah. Maka saya mulakan pengajian pada malam ini buat memperjelaskan tentang basmalah sebelum kita masuk pada hadis. Dan sebelum dari itu akan mukadimah dan pengenalan kitab ini. Pertama, sebagaimana ibu ayah sedia maklum, takbir itu namanya bagi Allahu Akbar. Tasbih itu namanya bagi Subhanallah. Tahmid itu namanya bagi Alhamdulillah. Dan begitu juga basmalah.
Maka basmalah ini tuan-tuan namanya bagi Bismillahirrahmanirrahim. Tak guna kalau kita belajar jauh-jauh tapi kita tidak boleh mengambil manfaat dari kalimah yang sokmo-sokmo kita baca. Samalah juga kadang-kala bila kita sebut takbir, ada orang dia tak berapa nak suka bila mana ustaz takbir lepas kuliah, sebab dia telah menjadikan kalimah takbir itu sebagai kalimah politik. Ini tabiat orang Melayu, tuan-tuan. Orang Melayu ni dia buat satu-satu benda sebab tidak beralas pada ilmu. Saya nak sebut kisah yang berlaku kepada Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang diceritakan oleh seorang ulama hadis yang bernama Imam Abu Lais, bahawasanya pada satu malam Sayyidina Tamim Ad-Dari nak buang air besar, tuan-tuan. Maka disebut diajak isterinya untuk menemani akan diri beliau, tetapi isteri dia tak nak. Dan di ketika itu waktu malam yang gelap gelita. Zaman dulu ni orang tak buat tandas sampai dalam rumah. Sampai master bedroom pun ada tandas dalam. Sebab tandas ni tuan-tuan pun maklum rumah siapa. Jadi Tamim Ad-Dari sebut kepada isteri, nanti kalau abang kena colik dengan jin macam mana? Bini dia kata nak colik pi lah. Tuan-tuan, akhirnya berlaku sungguh. Maka Sayyidina Tamim Ad-Dari telah dilarikan oleh yang disebut dalam kitab jin kafir. Dia disembunyikan. Sehinggalah tiba-tiba pada suatu masa kedengaran di sana suara takbir Allahu Akbar. Maka dia pun pelik. Dia duk memikir seorang-seorang, mari mana kalimah takbir ni? Sebabnya colik dia jin kafir. Lalu disambut kembali kalimah takbir berkenaan. Dia pun jawab Allahu Akbar. Maka tuan-tuan, kalimah takbir itu telah didengari oleh ketua jin Islam. Maka jin Islam berkata, pelik kalau macam ini. Mari mana pula kalimah takbir di sebelah jin kafir. Jadi jin kafir ni tuan-tuan, dia tak nak. Dia mana sebut takbir, tak tahulah dia sebut apa. Mungkin dia sebut hidup jin ke, tak tahulah. Jadi tuan-tuan, akhirnya bila peperangan meletus, jin Islam menang. Bila jin Islam ni menang, tuan-tuan, maka ketua jin Islam ni mengarahkan kepada hulu balang tentera-tentera dia pergi cari, pergi periksa, tengok mari mana bunyi takbir tadi. Maka jumpalah dengan seorang manusia yang telah ditawan oleh jin kafir. Bila ditanya, kamu ni siapa? Dia pun sebut, aku adalah sahabat Rasulullah, namaku Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni memang dia masyhur. Termasuk kisah dia kisah dia terdampar di sebuah pulau pertemuannya dengan makhluk yang bernama Dajjal. Yang tuan-tuan tahu. Jadi tuan-tuan, jin Islam ni pun dia test. Dia nak tengok betul ke tidak manusia ni manusia yang beriman, manusia ni manusia yang muslim, manusia ni merupakan sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jin pun suruh baca Quran. Sebab dia nak tengok, kata sahabat baca Quran nak dengar. Tuan-tuan, bila baca Quran, maka jin Islam tahu betul memang dia ni sahabat. Tapi kalau jin dengar kita baca Quran, wallahu alam lah tuan-tuan. Dia dengar tuan-tuan baca Quran, tak tahulah. Dia nak kata tuan-tuan ni betul umat Muhammad ke tidak. Sebab kita ni baca Quran kadang nun mati, mim mati, izhar, ikhfa, iqlab, sampai mati tok guru pun tak kenal juga tuan-tuan. Jadi komen sepanuh sangat. Jadi akhirnya tuan-tuan, jin Islam ni minta kepada Sayyidina Tamim Ad-Dari
supaya menjadi guru. Mereka ni nak mengaji, nak berguru dengan Sayyidina Tamim Ad-Dari. Maka Sayyidina Tamim Ad-Dari pun setuju mengajarlah jin Islam mengaji. Sebab tu kalau manusia tak nak mengaji, lebih teruk dari jin, tuan-tuan. Mengajilah jin Islam dengan Sayyidina Tamim Ad-Dari, sehinggalah tiba satu peringkat Sayyidina Tamim ni sangat rindu kepada Madinah. Dia rindu nak jumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun minta pelepasan, minta dihantar dia pulang semula ke Madinah. Maka disebut dalam kitab, menangislah puak-puak jin Islam ni, sebab mereka hampir tiba saat perpisahan dengan salah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab nantinya mereka dah tak boleh mengaji. Jadi jin Islam ni dia punya sedih bila Sayyidina Tamim Ad-Dari nak pulang, sebab dia bimbang takut dia tak boleh mengaji dah. Tuan-tuan, tu tengok jin bila mana mengaji ni sampai sedih, takut tak boleh mengaji. Jadi tuan-tuan, di situ saya nak sebut perbezaan Islam dan kafir. Kalimat takbir, takbir ni syiar sebagai syariat. Kata Al-Imam Ibn Arabi dalam kitab Futuhas Makkiyah, menegakkan syariat pun wajib, menegakkan syiar pun wajib, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan gamuk tak suka sangat takbir, saya takut pada hati tuan-tuan ada kalimah nifaq. Jadi lepas daripada malam ni jangan pertikaian lagi dah takbir, faham? Kena faham takbir itu apa. Jadi saya nak masuk pada basmalah. Basmalah ni tuan-tuan, kalau buka dalam kitab tuan-tuan pun dimulakan dengan basmalah. Jangan masuk hadis lagi, faham dulu basmalah. Sebab kita mengaji hadis ni tuan-tuan, kita kena tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan percakapan kita, bukan percakapan sahabat, bukan percakapan tabi'in, bukan percakapan tabi' wa tabi'in. Bukan, tuan-tuan. Hadis Nabi ni satu perkara yang dijadikan hukum, sumber kepada hukum. Kalau sirah dia bukan sumber hukum. Sumber hukum Quran, sunnah, ijma' qiyas. Benda tu kena reti dulu. Tuan-tuan, dalam kita menceritakan soal basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim, maka telah berkata oleh Al-Imam Ibn Jauzi di dalam suatu perbahasan yang sangat panjang. Tuan-tuan boleh buka sama ada kitab Bulughul Fauzi ataupun kitab yang bertajuk Fathus Samadil Alim yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad Ibn Qasim. Yang inilah disebutkan pada basmalah itu ada 3 tanda. Yang pertama al-isyaratu ila wujudillah, keduanya pula al-isyaratu ila wujudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir tanda terhadap kewujudan sairul hawadis, kewujudan segala perkara-perkara yang baru. Maka di manakah tanda-tanda berkenaan? Bahawasanya tanda terhadap wujud Allah Ta'ala duduk pada kalimah lafzul jalalah, kalimah Allah. Lalu telah berkata Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullah ta'ala, beliau telah menyebutkan bahawasanya Allah ni tuan-tuan, kalau kita buang alif tinggal lillah, maknanya lillah, untuk Allah. Kalau buang lagi satu lam tinggal lahu, pun kembali pada Allah. Lahu, padanya, pada siapa? Pada Allah. Buang lagi lam tinggal hu saja, hu tu dhamir, pun kembali kepada Allah. Jadi kata dia apa? Hu ni disebut contoh macam manusia. Manusia ni bila dia kena sengat tebuan ke, dia terpijak paku ke, dia jatuh dalam longkang ke, baik dia Muslim ke, dia kafir ke, dia apa, biasa dia akan sebut ataupun menandakan bahawa dia cuba expose dia punya kesakitan. Dan perasaan itu sebenarnya ditujukan kepada siapa? Kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bahawasanya mereka tidak memahami tentang Allah. Mereka tidak menyadari bahawasanya kewujudan fitrah insani di dalam diri mereka itu mengiktiraf tentang ketuhanan.
Sebab tu dia mengeluh tu, dia bukan mengadu pada bini dia jauh. Kalau dia mengadu pada bini dia sebutlah nama bini dia, Mia ke apa ke. Tuan-tuan, dia tak sebut nama bini dia. Jadi tuan-tuan, waktu kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dia mengembalikan kepada Tuhan. Tinggal lagi dia tak mengaji tauhid. Dia tak buka kitab Faridatul Faraid. Dia tidak menemui formula Imam Sanusi tentang sifat 20. Jadi tuan-tuan, dia tak reti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang keduanya pula, pada basmalah ada tanda terhadap kewujudan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada kalimah Ar-Rahman. Pada kalimah Ar-Rahman, surah ni nama surah Ar-Rahman kan. Surah Ar-Rahman, comel dah tu. Tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, jadi duduk pada kalimah Ar-Rahman. Ingat tu, Rasulullah saja tanda dia duduk pada kalimah Ar-Rahman. Pada kalimah Ar-Rahim, kata ulama, sebagaimana nama ulamanya saya sebutkan tadi, adanya tanda al-isyaratu ila wujudi sairil hawadis. Adanya tanda terhadap kewujudan segala perkara-perkara yang baharu, termasuk manusia, termasuk pokok, batu, haiwan, segala mak nenek selain daripada Nabi, semua duduk di situ tuan-tuan. Tu kata ulama. Dan kalau kita tengok kepada sebuah buku yang bertajuk The Divine Message of the DNA, yang telah ditulis oleh seorang saintis Jepun, membuktikan benarnya apa yang disebut oleh syarak, apa yang berada dalam kitab, apa yang dinyatakan oleh para ahli ulama di zaman dahulu. Yaknilah betapa, tuan-tuan balik carilah buku itu, maka disebutkan di dalam tubuh kita ni ada trilion sel. Kalau tuan-tuan punya berat 70 kilo, 1 kilo mewakili 1 trilion. Kalau berat badan tuan-tuan 70 kilo, bermakna dalam tubuh tuan-tuan ada 70 trilion sel. Kalau berat tuan-tuan 100 kilo, maknanya dalam tubuh tuan-tuan ada 100 trilion sel. Sebab apa menarik fakta ni? Dibahaskan lagi bahawasanya antara trilion sel yang duduk di dalam tubuh kita, di sana didapati adanya sel tumbuhan, adanya sel haiwan, faham? Semua tu duduk dalam tubuh kita. Maka betul lah bahawasanya kita ni mari mana? Tu sairul hawadis. Kita bukan satu kategori dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi itu manusia. Tetapi kalau kita mengaji Syama'il ni, kita tahulah, walaupun Nabi itu manusia, tapi Nabi itu sama ke macam kita? Nabi itu dijadikan daripada apa? Kalau tengok dalam kitab, waktu Allah Ta'ala nak menjadikan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amara Jibril an yahbudha tinatahu. Allah memerintahkan Jibril supaya pergi ambil tanah di dalam Jannatul Firdaus, tanah yang bercahaya. Ambil tanah itu lalu dibawa ke dalam syurga ataupun Jannatul Ma'wa. Yatufu bihil malaikah. Malaikat pun tawaf bawa tanah berkenaan. Lalu dibasuh di dalam sebatang sungai namanya Tasnim. Sungai ni tinggi, sebab tu nama dia Tasnim. Sehinggalah kata ulama menjadi seumpama kadurratu bayda, umpama mutiara berwarna putih. Tanah tu tadi. Maka lalu telah dibawa oleh Sayyidina Jibril ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika inilah disebut Jibril telah berpeluh, menggeletar Jibril. Sebab takutnya Jibril kepada Allah, dan peluh-peluh Jibril itulah yang akhirnya ibu ayah sekalian dijadikan nur para Nabi alaihimussalatu wassalam dari peluh Jibril. Dan kemudian tanah yang ada nur yang dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah memerintahkan supaya diletakkan pada sulbi Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka kemudian telah berlakulah perintah sujud ke semua malaikat, tiada terkecuali walaupun seorang malaikat. Semua malaikat sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Dah iblis ustaz. Tadi ustaz kata semua malaikat. Tuan-tuan, saya berpegang kepada pandangan ulama kebanyakan yang menyebutkan bahawa iblis bukan malaikat. Itu pandangan yang disebut oleh Imam Ibn Katsir
Dan itu juga yang disebut oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullah ta'ala. Sebab malaikat ini mereka tiada melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Malaikat ni dia tak buat maksiat, tuan-tuan. Semua malaikat sujud. Cuma dibahaskan oleh ulama fashion malaikat sujud tu macam mana. Mereka sujud depan ke? Adakah sujud malaikat itu sebagaimana sujudnya kita dalam solat? Tuan-tuan, itu diperbahaskan. Dan kata ulama bahawasanya betul. Memang malaikat itu sujud sebagaimana kita sujud letak dahi atas lantai atau atas tanah. Dan sujudnya para malaikat itu, mereka sujud di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dia sujud belakang? Sebab apa tak sujud depan? Sebab berbalik kepada apa kita sebutkan tadi, kerana nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan pada sulbi Nabi Allah Adam. Jadi malaikat tak nak cross border tu, dia tak nak cross. Dia memuliakan takrim, takzim ke atas Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dibahaskan lagi oleh ulama malaikat mana yang mula-mula sujud. Sebagian besar ulama menyebutkan bahawasanya malaikat yang mula-mula sujud adalah Sayyiduna Jibril alaihi salam. Maka sebab itu Allah memulakan Jibril. Jibril dijadikan seorang malaikat yang menjadi perantara di antara Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga para nabi alaihi wassalatu wassalamnya lain bagi menyampaikan wahyu. Walaupun di sana ada pandangan yang kata Israfil, ada kata Mikail, tuan-tuan, tetapi kebanyakan ulama sebut Jibril sujud mula-mula sekali. Itu satu sebab apa malaikat sujud, kerana memuliakan Nur Muhammad. Yang keduanya pula kerana memuliakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Walaupun Nabi Adam ni daripada tanah, bahkan nama Adam tu sendiri ialah Adimul Ard, permukaan bumi. Permukaan bumi ni tanah, tuan-tuan. Jadi malaikat sujud atas perintah Allah Ta'ala. Dan berlakunya peristiwa ini ialah pada hari Jumaat. Yang kita nak bahas betapa mulianya Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pernah bersabda, tatkala mana aku diciptakan oleh Allah wa Adam bainal ma' wa tin. Adam tu masih lagi antara air dan tanah. Tu hadis disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika mana bertaubatnya Nabi Allah Adam alaihi salam, Nabi Allah Adam menyebutkan kalimah apa? Selain daripada doanya kita tahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tuan-tuan, Nabi Allah Adam menyebutkan nama Allah dan nama Muhammad. Maka Allah, sebagaimana kata seorang wali qutub, guru kepada Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, seorang ulama Syam, beliau telah menyebutkan bahawasanya Allah bertanya kepada Nabi Allah Adam, mana kamu tahu nama Muhammad? Maka dijawab oleh Nabi Allah Adam AS, ya Allah, ya Rabb, tatkala mana engkau menciptakan aku buka saja mata, telah aku melihat pada tiang-tiang arasmu adanya namamu dan nama Muhammad. Maka sudah tentulah nama Muhammad itu sangat istimewa. Ibu ayahnya dimulakan oleh Allah. Dan sebagian ulama sebut kerana mengungkapkan nama Muhammad itulah taubat Nabi Allah Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana iblis tak nak hormat kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak nak sujud, maka selama-lamanya dia kekal di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Sebab tu orang yang rindu pada Rasulullah, kasih pada Rasulullah, apatah lagi malam ni mari nak mengaji Syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, tu ringkasan pada basmalah. Selebihnya nanti tuan-tuan nak sambut Maulid 29 Oktober. Betul? 28 malam tu masuklah 12 Rabiul Awal. Saya hari tu mungkin saya ada di Kertih sebab nak nak start perasmian majlis pembangunan pondok saya. InsyaAllah ada saya tutup guru akan hadir. Tuan-tuan, cuma saya nak sebut, panggillah mana-mana ustaz, syarah biarlah sebagaimana yang disebut oleh para ulama di Nusantara ini.
yang ada ijazah dan sana ilmunya sehinggalah sampai ia kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buatlah maulid tuan-tuan. Zaman dulu, zaman Syarif Aun. Syarif Aun ni pemerintah Turki di Mekah bila mana sambut maulid, tuan-tuan sambut maulid, makanan ni jangan cerita, tawaf keliling Masjidil Haram zaman dulu, sebelum jatuhnya Osmaniyah pada tahun 23. Osmaniyah jatuh bulan Mac, bulan September lah, yang Saudi baru beberapa hari sudah menyambut Independence Day. Saya tak berbangga pun dia sebut Independence Day. Sebab apa? Sebab pada waktu itulah tuan-tuan bahawa telah dimerdekakan Saudi daripada sebahagian Empire Osmaniyah. Masuknya King Abdul Aziz meruntuhkan semula-mula rumah Serina Abu Bakar Siddiq, yang mana kata Imam Nawawi, setelah Baitullah di kota Mekah, rumahnya paling mulia adalah rumah Serina Abu Bakar Siddiq. Sebab kerana rumah itu telah dimuliakan oleh Allah, dipilih menjadi titik permulaan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi rumah ni tuan-tuan telah diruntuhkan. Yang mana sekarang ni ada sebuah hotel, Hilton Hotel, dibina di atas puing-puing keruntuhan rumah Serina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Taala sekalian, jadi tu kena tahu, banyak ulama Ahlussunnah wal Jamaahnya dibunuh ketika mana masuknya Raja Abdul Aziz. Termasuk dulu di atas Gua Hira ada musalla. Sebab Gua Hira ni tuan-tuan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula berwudu. Mula-mula diajarkan solat oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Boleh disebut Gua Hira ni masjidnya mula-mula. Faham? Tempat mula-mula Nabi solat. Dulu ada surah waktu itu. Yang akhirnya itu pun dirobohkan juga tuan-tuan. Dan sebagaimana mereka pernah merobohkan segala peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan begitulah suatu masa nanti, sebagaimana hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga akan diluluh lantakkan oleh Allah. Mereka akan berperang di penjuru Kaabah, kulluhum ibnu khalifah. Kesemua mereka itu anak kepada pemerintah Raja Saudi, 3 orang. Tuan-tuan, tunggulah, saya tak nak sebut lebih-lebih. Biarlah tutup guru yang diberikan kasyaf oleh Allah Ta'ala, yang diberikan hijab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang membicarakan soal kedatangan Al-Imamul Mahdi Al-Muntazar. Sebab saya ini rasa kerdil dan hina sangat, celah cekam pun tak ada. Tuan-tuan, jadi kita mengajilah Syama'il. Lagi boleh mengaji ni, mengaji dulu. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, kita Syama'il Muhammadiyah ni, siapanya susun? Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi. Dia yang susun. Ada berapa hadis? Ada 397 buah hadis. Ada berapa bab? Ada 55 buah bab, tuan-tuan. Kitabnya tuan-tuan nak mengaji ni. Jadi tuan-tuan kena tahu 397 buah hadis dalam ini untuk kita mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok pada hadisnya pertama dahulu, setelah mana basmalah. Tengok pada hadisnya pertama, yaknilah berkaitan dengan satu tajuk rupa bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini marfu'. Haddatsana Abu Raja'in Qutaibah ibnu Sa'id an Malik bin Anas Ar-Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil amhaq wala bil adam wala bil ja'dil khatat wala bis sabti ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda'a.
Apa maksud hadis ini? Tengok muka surat yang pertama. Okey, maksud hadis ini, yang inilah maksudnya daripada Rabi'ah ibnu Abdurrahman, dia mendengar Anas berkata, yang inilah Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tidak tinggi, lenggu dan tidak pendek, dan kulitnya tidak putih melepak dan tidak gelap, dan rambutnya tidak kerinting, yaknilah keretot, dan tidak lurus terurai. Allah Ta'ala mengutuskannya sebagai Rasulullah Allah Ta'ala mengutuskannya sebagai Rasul ketika berusia awal 40-an. Maka beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun, dan beliau wafat ketika berusia awal 60-an, dan uban di kepala dan janggutnya tidak sampai 20 helai. Jadi tuan-tuan, ni disebut oleh seorang sahabah yang bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas ni siapa? Sayyidina Anas ni merupakan khadam, pembantu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Sayyidina Anas bin Malik ni ada kisah ketika mana mula-mula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, dan maka disebut kaum muslimin di Madinah di kala itu sangat-sangatlah gembira menyambut kedatangan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masing-masing memberikan hadiah. Namun bila mana tiba giliran ibu kepada Sayyidina Anas bin Malik, dia tidak mempunyai barang sesuatu untuk dihadiahkan kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada apa. Maka dia pun pergi jumpa Rasulullah, dan dia kata apa? Ya Rasulullah, suami aku telah lama meninggal, dan aku ni orang miskin. Aku tak ada apa-apa. Satu-satunya harta yang aku ada, ya Rasulullah, anak aku ni. Ya Rasulullah, ambillah anak ini ya Rasulullah, jadikanlah sebagai khadammu ya Rasulullah. Tuan-tuan, maka Nabi menerima apa yang diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, menerima akan diri Sayyidina Anas bin Malik. Jadi disebut walaupun pada waktu itu Sayyidina Anas ni kecil lagi tuan-tuan, masih kanak-kanak, dia dah menjadi khadam Rasulullah. Sebab tu berkaitan dengan diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa bilangan uban pada baginda pun memang sungguh diketahui oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan sekalian, masuk waktu dah? Masuk lah. Okey, tak apa, kita habis sikit lah. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala sekalian, maka disebut bagaimana walaupun ketika itu Sayyidina Anas bin Malik ni masih kanak-kanak, tetapi tiadalah baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil kesempatan. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan betapa pada suatu hari baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya Sayyidina Anas bin Malik khadamnya itu pergi beli barang. Tuan-tuan, budak-budak kanak-kanak, dia pergi nak beli barang tuan-tuan, terserempak dengan kawan-kawan sepermainan, sepermainan yang masih lagi kecil. Maka tuan-tuan, apa dia buat? Dia main, sehingga kan dia terlupa apa yang telah diamanahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lupa tuan-tuan. Maka bila mana dia lupa, sedar-sedar Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang dia dari belakang. Dia kala-kala terkejut, ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak marah. Tapi Nabi SAW senyum. Nabi tanya pula, mana barangnya suruh pergi beli tadi? Nabi tak marah, Nabi senyum tuan-tuan. Kita ni suruh anak pergi kedai, bukan beli apa pun, beli gudang garam. Mak pesan beli celibu, anak tu balik beli celibu, tak beli gudang garam dia, boh penampak terus, tak lentang anak.
Tuan-tuan, tapi Nabi SAW Nabi senyum. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ni sedikit sebanyak kisah Sayyidina Anas bin Malik. Cuma dalam membicarakan berkaitan dengan hadis yang kita bincangkan pada malam ini, jadi tuan-tuan, kalau kita tengok betapa sebagaimana yang disebut oleh Al-Alamah Al-Imam Al-Qurtubi, yang saya nakalkan kembali apa yang pernah disebut dalam kitab tu tak ada. Dalam kitab tu ada banyak sebut hadis terjemah tak apa tuan-tuan, sebab Syama'il ni ada kitab syarah. Cuma saya pilih kitab Qasaidul Nabawi yang disyarahkan oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Maulana Zakaria ni hebat tuan-tuan. Dia seorang ulama hadis. Kuburnya ada di Jannatul Baqi' Al-Gharqad. Jadi kalau pergi umrah masuk di perkuburan Baqi', jangan lupa hadiah Fatihah kepada Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Dia ni seorang ulama hadis yang sangat hebat tuan-tuan. Tuan-tuan jadi mulakan oleh Allah, kata beliau sebagaimana yang disebut oleh Imam Qurtubi. Tulis, tuan-tuan tulis bawah, bawah terjemahan tu tulis. Tu cara mengaji. Kitab ni jangan bagi bersih. Anak tuan-tuan kalau duduk di pondok, kalau dia balik kitab bersih macam ni, tu tanda dia makan tidur je, dia tak mengaji, faham? Sebab tu kitab dia elok, jangan tuan-tuan puji pula, bagus hang, pandai jaga kitab. Ayah tengok elok semua macam baru keluar kedai je pun. Tuan-tuan kalau tengok macam tu, sekeh kepala dia sekali. Tu alamat suka tidur tu. Kalau budak mengaji ni, dia bobit habis. Pernah tengok anak siapa ada pondok? Anak siapa mengaji di pondok, dia baca tepi ni dia tulis habis. Apa dia syarah semua dia tulis. Jadi tuan-tuan pun tulis. Tak lama nanti boleh cucu tengok, Tok Wan aku ni rupanya orang mengaji. Jangan kerja handphone Dewata Raya Alam Perwira. Nanti cucu tengok apakah barang Tok Wan aku. Rupanya geng Padang Setiawan, Masya Allah. Problem besar. Jadi tuan-tuan, biar lepas kita ni meninggal, cucu bela, bagus Tok Wan aku. Tuan-tuan betul. Saya baru ni pergi tolong satu akak. Dia kena adalah berkaitan dengan KK Jin ni juga. Saya pun tak tahu bapak dia tu Qadi Besar Kuala Terengganu. Jadi bila sampai rumah, saya terkejut dah, rumah dekat Pulau Kambing. Mana pengurusi kita dah? Ada pengurusi? Tak perasan, saya mata tak pernah nampak sangat. Tak ada. Dia orang Terengganu kan. Di situ Pulau Kambing tu kat mana? Jadi tuan-tuan, saya tengok kitab penuh dalam rumah. Jadi saya pun terkejut. Saya tanya puan ni betul siapa dia? Dia pun sebut bapak saya dulu Syekh Yusuf, orang Nogori. Sepatutnya jadi mufti Terengganu. Tapi sebab undang-undang Terengganu kan, dia kena anak negeri juga. Jadi Syekh Yusuf ni tak boleh naik jadi mufti, dia cuma Qadi Besar Kuala Terengganu. Jadi tuan-tuan, saya bukalah kitab-kitab. Dia kata, ustaz nak ambil kitab mana pun ambil. Saya kata, sebab apa tak royak awal? Tidak, saya bawa trailer terus. Nak ambil satu rumah biar licin terus. Sebab kitab lama-lama tuan-tuan. Jadi saya tengoklah termasuk Sahih Bukhari. Saya tengoklah tulisan Jawi Syekh Yusuf. Dia kata apa? Telah ku tamatkan, ku khatamkan kitab ini pada petang Jumaat sekian-sekian bersama dengan murid-muridku. Adalah nama seorang-seorang ditulis tu. Kita tengok tu meniti air mata tuan. Pegang kitab tu rasa Allahu Akbar. Sampai dia kata, ustaz dulu tiang tu lah Puan Hajah Rogaya Sulung duk mengaji dengan ayah saya. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan mu sama kitab ni tulis dhabit. Nanti mana-mana cucu tengok. Tak apa, nanti cucu mari surau, pengurusi bersebut, dulu Tok Wan mu tidur tiang tu lah dulu. Pengurusi sebut kitab ni tu pun dhabit tak habis. Dia tulis sikit je pun, 15 minit pertama, hok lain semua dia tidur belakang. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kata Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, kecantikan Nabi SAW tak dapat nak dizohirkan sepenuhnya. Sebab benda tak ada misal tuan-tuan. Faham? Kalau saya sebut pada tuan-tuan,
Tuan-tuan tanya contoh, ataupun saya tanya tuan-tuan, Haji Rahman pakai kereta apa? Haji pun kata, saya baru bawa keluar kereta baru ustaz, tapi saya tak ada duit yang bawa keluar pun bini baru juga. Hebat lah. 2 kali baru. Kereta jenis apa? X50. Tuan-tuan boleh bayar tak? Boleh kan? Sebab dah terbit gambar dekat showroom pun banyak, boleh tengok. Tapi tuan-tuan, bagaimanakah nak menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak boleh nak digambarkan, sebab benda tak ada contoh. Faham? Saya tanya tuan-tuan pakai telefon jenis apa? Oppo Reno 2 Pro. Boleh bayang, Google tengok, handset ni Pak Haji ni pakai. Jadi tuan-tuan, benda ada contoh, boleh bayang. Sebab tu kata Imam Qurtubi, walaupun hadis ini menceritakan berkaitan dengan sifat-sifat yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tak boleh nak describe detail, tak boleh secara tafsil, tak boleh nak dinyatakan, nak dizohirkan secara sempurna. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada yang menyamai akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, mana mungkin manusia dapat menatap wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang sedikit pun. Ni kata Al-Imam Al-Qurtubi. Dan disebut juga, kata Maulana Zakaria Al-Kandalawi, para sahabat radhiyallahu taala anhum telah mencurahkan baktinya tidak ternilai kepada ummah, termasuk Sayyidina Anas yang menyampaikan hadis ni kepada kita, tuan-tuan. Mereka ni lah yang khidmat untuk ummah, bagi meninggalkan ataupun bagi memastikan segala peninggalan baginda sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Jadi dalam hadis ni tuan-tuan disebut beberapa perkara. Saya sebut poin-poin yang penting. Yang pertamanya tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam tinggal 10 tahun di kota Mekah dan 13 tahun di Madinah. Maknanya 23 tahun. Umur baginda sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Dan dalam sebuah hadis Nabi telah bersabda, umur kita ni baina sittin wa sab'in, antara 60 hingga 70. Saya tahun ni dah 37. Nak sampai 40 lagi 3 tahun. Jadi tuan-tuan, kata ulama, seseorang yang tidak mendapat kegemilangan ketika zaman mudanya, maka setelah itu tidak akan ada kegemilangan lagi. Satu. Yang keduanya, telah berkata banyak guru kepada saya, bukanlah kata maka tu tahu bila kita nak mati. Nabi pun tak tahu bila Nabi nak diwafatkan. Cuma mungkinlah sebab saya ni kok malas tahajud ke, faham? Malas baca Quran ke, jadi banyak tok guru kata, Syekh, nampak macam ento ni paling-paling kuat pun 40 lebih. Itu firasat ulama. Cuma buat preparation je lah, faham? Tuan-tuan, saya ingat kepada guru saya yang mulia Habib Munzir Al-Musawah. Habib Munzir dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi tu Nabi sebut, kamu akan datang bertemu dengan aku ketika umur kamu 40. Sebelum dia meninggal, saya jumpa dia belakang maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Tuan-tuan, cukup 40 meninggal sungguh Habib Munzir Al-Musawah. Saya tak ada pergi ziarah sebab waktu itu saya ada kuliah di Langkawi. Saya turun feri, tengok atas langit ada awan berbentuk kalimah Allah. Tertanya-tanya apa tanda ni. Duduk sekejap, dapatlah mesej sahabat hantar, telah perginya Habib Munzir Al-Musawah Sultanul Qulub. Dia pergi berdakwah dekat Papua. Tahu Papua? Papua ni tuan-tuan, orang pun dia bunuh, makan setiap hari bulan pokok Papua. Tuan-tuan, molek-molek orang yang begitu ganas, orang yang begitu digeruni, menerima kalimah dakwah dari lisan Habib Munzir Al-Musawah. Subhanallah, mereka ni masuk Islam habis.
Tuan-tuan, Habib Munzir ni memang orang yang sangat saya sayang. Dia berjalan di Masjid Nabawi, dia pegang sungguh apanya Imam Malik sebut. Sebagaimana Imam Malik tak pernah pakai capal, dia pun tidak bercapal di Masjid Nabawi, tuan-tuan. Itulah Habib Munzir, tuan-tuan. Jadi pada hadis ini menceritakan tempoh dakwah Nabi sehingga mencapai 63 tahun. Dah ada hadis sebut umur Nabi 65 tahun. Cuma yang masyhur 63 tahun. Tuan-tuan, jadi mulakan oleh Allah. Tapi tak apa, nanti kita akan jumpa di akhir kitab ni ada disebut berkaitan dengan hadis-hadis yang membicarakan umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma berpandukan hadisnya pertama yang kita bicarakan pada malam ini, ulama telah merumuskan dua rumusan, dua konklusi. Nak habis dia ni, jangan takut. Dua konklusi. Yang pertamanya kata Maulana Zakaria Al-Kadalawi bahawa Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima nubuwah ketika mana berumur 40 tahun. 40 tahun menerima nubuwah. Dari salah yaknilah 3 tahunnya kemudian, serta baginda sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 10 tahun. Dan selaras dengan ini 3 tahun di antara nubuwah dan risalah ditinggalkan di dalam hadis berkenaan. Yang keduanya pula, tuan-tuan, kata Maulana Zakaria Al-Kadalawi lagi, lazimnya angkanya kecil ataupun juga pecahan tidak dinilai dalam kiraan. Lantaran itu Sayyidina Anas bin Malik hanya mengira angka puluhan. Dia tak sebut secara spesifik, dan meninggalkan angka ataupun unit satuan di dalam riwayatnya. Dan di dalam hadis yang menyebutkan umur baginda sallallahu alaihi wasallam 60 tahun, tahun miladiyah, tahun yaknilah lahir, dan tahun wafat dikira sebagai tahun yang berasingan. Ringkasnya semua hadis berkenaan adalah sama. Bukan kata hadis itu bertemu, dok. Tetapi tuan-tuan dikira berpandukan apa yang telah disebutkan tadi. Dan menurut hadisnya sahih, usia baginda sallallahu alaihi wasallam ialah 63 tahun. Itu berpandukan hadisnya sahih, hanya kita pegang 63. Jumlah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mana diwafatkan oleh Allah. Dan Nabi diwafatkan oleh Allah, yang ni saya dah cek dengan banyak tutup guru. Tak ada hok kata Nabi sebut ummati ummati ummati, tak ada. Yang ada hok Nabi sebut as-salah, 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 as-salah wa nisa. Nabi pesan tentang sembahyang dan perempuan, tuan-tuan. Yang tu hujung kalimah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ni tak apalah kita bincang secara singkat lalu. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang pada bulan hadapan, kiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang indah, sehingga kata ulama, seandainya Sayyidatina Zulaikha terputus jarinya tatkala mana menatap ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, seandainya kata ulama hidupnya Zulaikha di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan terputus akan jantungnya, tuan-tuan, melihat keindahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama kalau dia bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tanya, dah Tok Guru mimpi jumpa Nabi macam mana? Tuan-tuan nak cerita tak boleh, cuma mengalirkan air mata, tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi mulakan oleh Allah. Maka malam ni malam Jumaat, ikhtiar, berusaha, bermujahadahlah supaya kita ni pada malam yang mana doa sangat mustajab, kita doa pada Allah supaya kita boleh bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.